Microsleep atau tidur mikro menggambarkan situasi tidur yang singkat dan tidak dapat dikawal daripada terus berlaku untuk tempoh beberapa saat. Ia berlaku secara pantas tanpa amaran dan sukar dikawal ketika individu berada dalam keadaan mengantuk. Biarpun berusaha untuk melawan rasa tersebut, namun mereka yang berdepan dengan situasi ini mampu terlelap dalam beberapa saat. Kebiasaannya, microsleep terjadi kerana perasaan mengantuk yang tidak dapat dikawal. Antara punca terjadinya microsleep kerana individu tidak mendapat tidur yang secukupnya. Apabila anggota badan mula berasa keletihan, otak akan tertidur selama beberapa saat walaupun tangan individu tersebut sedang bergerak. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan tragedi maut yang mengorbankan nyawa seorang pelajar Universiti Awam akibat microsleep. Mangsa dikatakan sempat memuat naik beberapa keping gambar dan status di media sosial beberapa jam sebelum kemalangan. Mangsa mengakui dia sudah 2 kali berhenti di tepi jalan akibat terlelap semasa menunggang motosikal. Kemalangan berlaku di Linggi Negeri Sembilan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sejauh mana pemahaman masyarakat tentang bahaya microsleep dan bagaimana cara mengatasinya? Kembali dalam Wanita hari ini, itu tadi antara sedikit rangkuman kronologi melibatkan topik kita hari ini, iaitu bahaya microsleep. Kalau kita tengok bahayanya, dalam masa sesaat sahaja, mereka yang mengalami microsleep ini boleh terlelap dan mengakibatkan kemalangan tu, Suki. Dan saya pasti ramai mungkin pernah mengalami situasi ini, Fatih. Mungkin sewaktu memandu kereta, bila terlelap sekejap saja bangun, macam mana aku masuk lorong sebelah ni? Padahal tadi aku di lorong ini. Ini adalah sebenarnya microsleep yang berlaku tanpa kita menyedari, tanpa kita sedari, dan itulah yang akan kita bincangkan hari ini, terutamanya nak tahu bagaimana kita boleh menghindari daripada berlakunya microsleep ini. Dan untuk itu, Fatin, kita bersama dengan Dr. Ahmad Khushairi Khalid selaku perunding ENT Avicenna Specialist Hospital. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Doktor kita. sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, dan di studio kita juga bersama dengan Puan Siti Nur Hazwani Mat Sabutin, merupakan salah seorang yang pernah menghidap microsleep ini. Terima kasih kerana bersama kita di Wanita hari ini. Okey. Mungkin secara ringkas doktor boleh mulakan berkenaan dengan topik kita hari ini, microsleep. Apa sebenarnya yang dikaitkan dengan microsleep? Kita tahu punca disebabkan kurang tidur dan sebagainya. Mungkin doktor boleh perincikan lagi. Okey, terima kasih soalan tu, Fatin. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya di studio pada pagi ini. Jadi bila kita bincang tentang microsleep ni, dia adalah salah satu perkara yang terjadi apabila seorang itu, dalam bahasa Melayunya kita kata terlelap lah. Okey, terlelap ni maksudnya dia tidak respon daripada apa yang kita cakap atau apa yang dia sedang buat, dia tak sedar dalam durasi yang beberapa saat. Okey, setengah tu dia cakap 1 to 5 second, but 1 to 30 second, but duration dia beberapa saat. Dan apabila ini berlaku, bahayanya adalah jika kita sedang melakukan ataupun mengendalikan alat-alat berat, sedang memandu, jadi kemalangan boleh terjadi. Microsleep, bila kita cerita tentang tidur ni, bila kita analisa apakah maksud tidur tu, bila kita analisa kita punya brainwave ataupun aktiviti elektrik semasa kita tidur, dia ada beberapa wave yang akan menentukan kita ni dah tidur ke belum. Kita ni dah tidur stage berapa. Okey, tidur ada 4 stage. Jadi microsleep ni, kalau kita nak kategorikan sebagai tidur pun tak boleh. Sebab brainwave dia tak menepati ciri-ciri wave tidur. Okey, faham. Dia kalau kita tengoknya, dia ada alpha wave dengan theta wave. Dia alpha dengan theta ni, alpha ni buat waktu orang yang sedar tapi tutup mata. Itu wave-nya. Tapi wave-nya bukan ciri-ciri macam tidur. Tidur ni ada wave lain. Tapi dalam keadaan sebenarnya, dia badannya bergerak, tangannya masih lagi memandu contoh, tapi dia tak respon untuk beberapa saat. Sebab itulah nama dia microsleep dan bukannya sleep. Okey, faham. Dan microsleep ni saya difahamkan boleh berlaku ketika mata kita masih lagi terbuka, ya, Doktor? Boleh juga. Sebab durasinya sangat singkat. Sebelum mata nak tertutup tu, kita dah terlelap dulu sebelum mata kita tutup. Itu yang bahayanya microsleep itu. Okey, baiklah. Kita nak tanya kepada Puan Nur Hazwani juga. Puan lebih gemar dipanggil sebagai Puan Wani, ya? Okey, Puan Wani pernah mengalami microsleep ni. Mungkin Puan Wani boleh kongsikan dahulu bagaimana Puan Wani mengenali itu adalah microsleep, yang apa yang berlaku pada Puan Wani. Okey.
Macam secara peribadinya macam saya memang sedar yang saya ni ada micro sleep. Sebenarnya daripada kecil ke apa kita macam selalu tak cukup tidur. Lepas tu bila kita siang kita rasa mengantuk. Ya, betul. Kita rasa mengantuk biasa. So bila kita belajar tengah mengajar, cikgu mengajar ke, lecturer mengajar ke, kita akan ada sesi yang tiba-tiba je tersengguk dekat meja. Tapi mungkin waktu muda orang selalu kaitkan student-student biasalah tu tak cukup tidur kan. Tapi yang saya lebih realise bila start bekerja. Bekerja saya travel daripada Shah Alam ke KL tu nak jimat waktu jam tu kita naik motor tumpang husband lah. So saya bonceng kat belakang. Bila dia bawa motor kita kat belakang, mungkin boring ke apa saya tak sure kan. Saya dah tersengguk tertidur. Terlelap lah, terlelap tu macam kalau ke kanan tu mungkin jatuh boleh accident semua akan bahaya. Kalau sekali dua kali mungkin kita boleh consider okey lagi. Mungkin lepas tu dah kerap. Bila dah kerap berulang kali berlaku, kita try to overcome. Oh tak cukup tidur malam, aktiviti kita try so many things sampai saya ada masalah tidur. Start saya ada masalah tidur, okey kita nak find out macam mana nak make sure masalah tidur tu selesai. Siap pergi buat ruqyah, takut ada gangguan jin kenapa tak boleh tidur semua ni. Sampailah satu masa saya dah rela why not pergi jumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, doktor kata kita buat sleep test dulu. So bila buat sleep test baru rela yang saya ada OSA. OSA apa? Sindrom tidur tersumbat lah. Tak nafas. Dia tak bernafas malam. Malam lah bila kita tidur. So bila malam tak cukup oksigen, besoknya you akan kepenatan walaupun cukup dah tidur you. You minum kafein cukup, semua cukup pun still you akan penat. Jadi lepas buat sleep test tu barulah dah buat sleep test dah tahu dah punca-punca kenapa saya ada micro sleep di siang hari. Menarik mengenai sleep test ni sebab mungkin ramai tidak tahu yang ada something called sleep test ini. Kita tahu stress test, sleep test kita tak tahu mungkin. Okey, mungkin tadi Puan Wani dah kongsikan antara punca Puan Wani. Doktor mungkin boleh kongsikan sedikit punca-punca lain mungkin disebabkan pesakit mempunyai insomnia ataupun dari segi pemakanan atau lifestyle mereka, doktor. Okey, bila kita bercerita tentang micro sleep ni adalah apa yang dialami oleh pesakit tersebut. Maksudnya simptom dia. Tapi asbab atau penyebab pada simptom tu banyak. Contohnya macam Puan Wani sendiri dia ada masalah tidur di mana dia tak bernafas bila tidur. Ada lagi masalah lain di mana orang tu sleepwalking. Pernah dengar kan dia jalan bila tidur ataupun dia selalu bergerak kaki dia bila tidur. Ataupun dia ada masalah dengan body clock. Dia tak boleh tidur. Orang kita tidur pukul 10 bangun pukul 6. Dia punya body clock ikut London punya. Dia kena tidur ada juga. Di samping tu juga pekerjaan. Orang yang jet lag, orang yang selalu shift worker. Okey. Di samping itu juga lifestyle. Badan yang besar, minum kafein sebelum tidur, sleep hygiene yang tak betul, main elektronik sebelum tidur. Semua ni akan mengganggu kualiti tidur. Jadi pada asasnya apa-apa yang mengganggu kualiti tidur kita boleh membawa kepada micro sleep. Sebab badan kita sebenarnya tak tidur ataupun kualiti tidur tu tak cukup. Di sinilah adanya fungsi kita panggil sleep test ataupun sleep study. Sleep study ni apa yang dia buat? Bila kita tidur tu dia ada 4 fasa. Tapi untuk diagnose beberapa masalah yang selalu kita hadapi cukup kita buat yang peringkat ketiga saja. Di mana kita boleh buatnya di rumah. Di rumah kita pasang 2 alat dan dia akan bila kita tidur dengan benda tu dia akan lihat berapa oksigen kita masa tidur, berapa kali kita tak nafas, berapa kali kita berdengkur, posisi mana yang kita tak nafas, mengereng ke, menyarap ke dan sebagainya lah. Jadi daripada sleep test ni kita dapat diagnosis ataupun kita dapat tahu apa sebenarnya masalah pesakit tersebut. Jadi bila kita cerita tentang kualiti tidur ni, apa-apa pun yang berlaku masa kita tidur tu di mana kualitinya tak cukup boleh membawa kepada micro sleep. Bukan tu saja, dia ada banyak lagi komplikasi lain. Yang macam saya cakap lah, contohnya obstructive sleep apnea ataupun sindrom tidur tersumbat ni. Apa yang berlaku bila dia berdengkur, tak cukup oksigen, tak apa. Kalau dia choke ataupun dia tersedak, itu maksudnya dia tak nafas. Tak ada oksigen masuk ke dalam paru-paru. Apa yang terjadi selepas tu, jantung kita akan pam laju untuk cukupkan oksigen. Semasa tidur di mana jantung kita patut berehat. Jadi apabila ni berlaku untuk berapa jam, 8 jam ke sehari, bertahun-tahun,
kita akan dapat ataupun pesakit itu boleh dapat sakit darah tinggi dalam usia muda. Sakit darah tinggi dan akan lead kepada sakit jantung dan sebagainya. Bukan semua kemalangan disebabkan oleh microslip. Kadang-kadang kemalangan itu disebabkan oleh sakit jantung sebagai komplikasi kepada microslip atau masalah tidur tersebut. Menarik apa yang doktor kongsikan. Sebab kita mungkin selalu dengar orang mengalami microslip, tapi kita tak tahu kenapa microslip itu berlaku. Lifestyle kita, gaya hidup kita juga menjadi faktor kepada mengapa microslip ni berlaku. Tapi selepas ni kita nak tahu daripada doktor bagaimana, apa simptom-simptomnya dan bagaimana seorang perlu mengambil, bila seseorang perlu mengambil langkah pertama untuk mengenal pasti microslip itu. Tapi sebelum tu Fatin, kita ingin kongsikan bersama anda satu kisah seorang yang pernah mengalami microslip tetapi bernasib baik juga sebab tidak membahayakan diri beliau. Kita kongsikan bersama anda. Pengalaman terlibat dalam kemalangan kecil akibat daripada microslip memberi kesan yang besar dalam hidup Samirah Safini, gadis yang baru menginjak usia 23 tahun ini. Hari kejadian tu saya ada presentation dan kelas pada masa tu pada pukul 8 pagi dan saya decide untuk bergerak lebih awal lah sebab saya nak drive seorang kan, dan saya decide nak isi minyak. Dalam perjalanan saya nak isi minyak tu saya juga dah mengalami sebenarnya kita terlelap seketika, tapi saya tersedar lah. Dan kemudian bila saya dah berhenti isi minyak tu saya decide untuk minum lagi kopi sebab saya nak terjaga, sebab yelah lepas ni kita ada presentation kan. So saya pun teruskan perjalanan saya. Lepas saya teruskan perjalanan saya terlelap kali kedua dan saya dah pun melanggar tembok masa tu dan kereta saya agak teruk juga remutnya. Saya masa dah agak panik sebenarnya. Apa yang saya boleh buat masa tu, saya terus call member-member, kawan-kawan yang dah berhampiran dekat situ lah. Kawan-kawan saya pun datang dengan segera. Dia orang tolong saya, calm down saya masa tu. Memang saya dah nangis teruk. Lepas pada kejadian tu agak trauma bagi saya. Dah agak takut saya nak teruskan memandu lah. Sebab kita dah rosakkan kereta mak ayah kita kot kan. So saya macam, aduh macam mana lepas ni nak buat kereta. Kita dah takut dah. Kita takut lepas ni akan jadi lagi, lepas ni akan jadi lagi. Kita tak tahu bila kita akan datang microslip tu kan. Agak dalam masa 2 bulan jugalah nak kembali bawa kereta tu. So macam agak takut lah selepas tu. Even dah after 2 months tu, bawa kereta nak pergi mana-mana lepas ni mesti nak kena ada orang kat tepi. Mesti nak ada orang teman, mesti nak kena ada orang hantar. Apa yang dilalui Samirah benar-benar memberi iktibar buat dirinya, malah kini dia lebih berhati-hati ketika memandu agar peristiwa yang lalu tidak berulang. Bernasib baik, saya pasti trauma itu masih lagi ada dalam diri beliau. Dan kita nak tanya juga kepada Puan Wani. Puan Wani sendiri pernah mengalami situasi sebegitu tak masa memandu kereta ataupun melakukan apa pertugasan pernah terlelap sehingga membahayakan diri? Pernah. Boleh kongsikan Puan? Macam saya sendiri pernah bawa kereta. Sebab microslip ni kan few second je. So bila kita bawa kereta, sometimes kita ingat kita ralik kan. Bawa jalan lurus je, tak ada apa-apa masalah. Straight bawa-bawa, tiba-tiba dah terlanggar divider. Kini kat sport rim tu habislah kan. Balik rumah macam, kenapa boleh kita ke kiri pula ni kan. Sedangkan kita tak tidur. Selalu rasa tak tidur, tapi itulah microslip. Itu antara insiden yang berlaku lah sebelum Puan mengambil sleep test ya? Sebelum ambil sleep test. Okey doktor, macam Puan Wani berkongsikan mengenai pengalaman, ada tak spesifik golongan yang berpotensi untuk menghidapi microslip ni? Sudah tentu ada, terutamanya golongan yang orang kata berisiko untuk menghadapi masalah microslip ni lah. Apa pun punca dia adalah bila kita punya waktu tidur itu terganggu. Jadi contohlah pekerjaan yang melibatkan waktu tidur yang terganggu. Termasuklah doktor pun, kalau kita on call, saya pun walaupun doktor pun ada kadang-kadang menghadapi microslip ni. Kan, tapi mungkin nasib baik lagi tak ada apa-apa kejadian yang buruk berlaku, insya-Allah. Tapi maksudnya kalau kita contohnya pengawal keselamatan kan yang kerja waktu malam ataupun contoh orang yang bekerja dengan company di luar negara di mana zon waktunya berbeza, dia kena tidur di siang hari, berjaga di malam hari. Ataupun orang yang suka dan selalu travel dan menyebabkan pertukaran zon waktu atau kita pakai jet lag. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang boleh
berisiko untuk membawa pada masalah microslip ini. Selain pada itu, tentulah golongan yang mempunyai berat badan yang tinggi, sebab apabila berat badan kita besar, BMI kita tinggi, kita punya lemak di bahagian leher ini akan banyak. Dan apabila kita tidur, kenapa kita tidur tu baru berdengkur dengan tak nafas? Kerana aerodinamik dia lain. Kalau sedar dia tak berdengkur. Dia tak ada, ototnya ada tone. Bila kita tidur, ototnya tak ada tone. Bila tak ada tone, angin lalu, lemak yang banyak ni boleh tolak. Jadi sempit ruang udara di dalam tu. Jadi sudah tentu golongan BMI yang tinggi berisiko untuk menghadapi masalah tidur ini, atau yang boleh menjadikan microslip sebagai simptomnya. Selain daripada itu, merokok, dan juga tabiat tidur yang tak baguslah. Macam saya sudah ceritakan tadi, bila kita tidur ni kita perlukan suasana yang tidur yang baik, nyaman. Kalau boleh pasang air purifier yang ada bau pun sedap. Lampu kalau ada pun yang malap. Kita tak tilam yang empuk. Kita tak nak tidur TV terbuka, handphone ada lagu pasang ke contoh kan. Lagu-lagu tidur tak apa, tapi ni lagu-lagu yang boleh merangsang otak kita walaupun kita tidur. Lagu tu rangsang otak, jadi tak rehat otak tersebut. Semua ni boleh menyebabkan masalah tidur yang tak kualiti dan boleh menjadi microslip di siang hari. Dan tadi doktor ada berkata bahawa apabila kita kekurangan tidur, itu akan menyebabkan microslip, dan itu juga boleh menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, darah tinggi naik dan sebagainya. Mungkin doktor boleh ulas lebih lanjut komplikasi daripada microslip ini sekiranya ada, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan tidur ini sendiri. Okey. Macam saya dah cerita tadi, masalah perubatan yang boleh terjadi adalah contohnya darah tinggilah. Kan, kerana jantung dia bergerak laju masa tidur, di mana jantung patutnya rehat. Dan apabila ini berlaku, sudah tentu dia ada 3 serangkai tu. Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Ini komplikasi daripada masalah tak tidur dengan kualiti di malam hari lah. Selain pada itu juga, dia boleh membawa kepada banyak simptom. Apabila kita tak tidur ni. Tidur ada 4 stage. Kita akan masuk tu, masa tidur tu stage 1. Stage 2, stage 3 dan kita panggil stage 4 ataupun REM sleep. REM sleep ni yang kita kata deep sleep. Where activity brain tu memang dia tunjuk kita sedang tidur nyenyak, mungkin boleh mimpi semasa tu, sel kita paling rest. Kalau kita ada luka ke apa, maksudlah dia nak baik, healing, oksigen paling banyak dalam badan. Jadi inilah the real rest. Tapi orang yang menghadapi masalah tidur ni, kadang-kadang dia tak sampai stage 4. 1, 2, contoh kalau Oni tu berdengkur ataupun tercekik, 1, 2 terbangun. Dia masuk balik stage 1. 1, 2 masuk balik stage 1. Dia tak masuk ke stage 4. Ini stage of sleep ni kita dapat detect masa sleep test juga. Mana dia punya stage yang dominan dalam tidur dia. So kita nak capai REM sleep. REM sleep is the rest. Apabila kita tak ada cukup REM sleep, walaupun kita tidur 10-11 jam, pagi esok mengantuk. Sebab kita tak tidur. Walaupun dari segi kuantitinya jam cukup, kualitinya tak ada. Jadi kita akan mengantuk siang. Kita akan mengantuk siang, bawa kereta boleh tertidur, dalam meeting boleh tertidur kan. Selain itu juga kita kerap kencing malam. Sebab tadi cerita pasal jantung pam laju untuk cukupkan darah tinggi, jadi banyak air yang kita akan terpaksa keluarkan sebab darahnya sudah tinggi, kita pergi toilet. Itu adalah salah satu lagi simptom tidur kita ni tak berkualiti lah. Itu antara simptom-simptom. Macam Puan Wani sendiri, semasa mengalami masalah microslip ini, bagaimana rawatan dan jangka panjang rawatan tu? Cepat atau lama? Dan untuk sekarang ni mungkin alert kalau rasa ni je terus macam tersedar. Mungkin boleh kongsikan. Macam tempoh waktu tidur tu, macam sendiri saya rasa macam tak puas tidur kan. Tadi saya cakap tak puas tidur. Tapi sebenarnya partner kita lah. Dan husband, saya cakap bila malam je macam tersedak. Malam je macam tersedak. Asyik nak kena pergi ambil air. Kenapa? Tu kita asyik nak cari punca sampai kita buat sleep test. Macam doktor cakap lah. Bahayanya OSA ni, ada penyakit OSA ni, kalau dia tak, orang kata tak jalani rawatan, tu dia akan dapat semua penyakit lah. Tapi kalau macam saya, apa tadi? Untuk rawatan. Untuk rawatan tu, doktor, daripada jumpa doktor, kita buat ujian. Lepas buat ujian, kita buat CT scan. Baru kita realise ada blockage
dekat sini dengan saya pun ada isu juga kat bahagian tekak ni. So kita buat sekaligus kan waktu tu. Lepas dah siap dah semua ni, waktu first month tu rasa macam doktor buat apa ni, salah ni. Tapi dah lepas 6 bulan, tidur pun nyenyak, bangun pun senang. Kira sekarang ni kira dah selesa dan juga betul-betul tak ada rasa microsleep tu berlaku. Mungkin kalau ada, faktor dia lifestyle tadi, bukan faktor OSA lah. Okey. Dan ada penonton-penonton wanita hari ini berkongsi pengalaman mereka di Facebook Wanita Hari ini, doktor. Saya nak bacakan ya. Azizul Naim berkata yang saya alami microsleep, hampir terbabas kemalangan jalan raya. Mungkin kurang rehat sebab setiap hari saya ulang alik kerja sejauh 60 km sehaluan pergi 60 km sehaluan balik. Waktu malam pula menyemak buku latihan pelajar. Wow, tenaga pelajar ini ya, cikgu. Dan seorang lagi, Muhammad Haikal berkata yang saya pernah mengalami microsleep, memandu baru balik tengok bola sepak pukul 1 pagi, tertidur sepanjang 2 km, doktor. Tertidur sepanjang 2 km dan melintasi lampu isyarat simpang 4 dan akhirnya melanggar 2 motor yang berhenti di tepi jalan dan mujurlah motor itu tanpa penumpang dan dia hanya menyedari yang dia melanggar motor itu setelah terjaga dari tidur. Tapi 2 km, doktor, boleh ya seorang... ini persoalannya adalah betul microsleep boleh menyebabkan seseorang tertidur hampir 2 km ataupun deep sleep. Mungkin kalau 2 km tu, kalau dia 2 km beberapa saat, mungkin microsleep lah. Laju mana dia bawa tu kita tak tahulah. Tapi secara lazimnya kalau dah 2 km lebih pada beberapa minit, itu dah tertidur. boleh. Itu dah tertidurlah, bukan lagi terlelap. Okey. Dan semestinya dia boleh tertidur. Bukannya semua tertidur bawa kereta dan microsleep. Boleh juga memang tertidur betul. Okey. Ada juga orang yang tengah bawa tu berdengkur siap. Itu memang tertidur. Itu memang Bukan microsleep lagi lah. Siap berdengkur. Ya. Dan saya nak tanya doktor, bila seseorang itu perlu mengambil berat ataupun mengambil serius perkara ini dan membuat sleep test ataupun berjumpa dengan doktor, sebab ada orang juga berkata yang microsleep ni boleh diwarisi secara keturunan. Betapa benar itu dan bila perlu mereka membuat sleep test ni? Okey, apabila seseorang itu mempunyai simptom-simptom yang saya dah sebut tadilah, maksudnya siang mengantuk, bila siang mengantuk ni performance kerja kurang, bos selalu komplain, mood pun tak baik, rasa kurang bertenaga, kan, sebab kita tak rehat malam. Walaupun kita dah tidur, kita rasa kurang bertenaga. Selain itu, jika dia ada komplikasi lain seperti darah tinggi pada waktu muda, kencing manis pada waktu muda. Jadi semua perkara ni adalah perkara yang boleh membawa kita untuk pergi mencari help lah ataupun pertolongan. Selain itu juga sesetengah orang ni dia tahu dia ada masalah tidur ni, kerap terbangun. Dia macam, doktor, saya tercekik. Saya macam terbangun dari tidur. Ataupun, doktor, tidur saya ni tak nyenyak sebab kerap pergi toilet. Terbangun pergi toilet, terbangun pergi toilet. Dan selalunya lah kan, lepas kahwin, pasangan dia akan komplain. Doktor, tolonglah buat sesuatu. Sampai dia pun tak ditidur lah. Kan? Dan dia juga boleh menjadi masalah punca rumah tangga punya masalah. Sebab dia tak boleh tidur sekali, contohnya. Jadi apabila ada orang semua benda bercerai ni pun ada. Jadi apabila semua ni berlaku, saya rasa seseorang itu perlu seek help ataupun pergi untuk cari pertolongan lah. Ada juga keadaan di mana sesetengah company, contohnya syarikat pemandu untuk bas, ekspres, lori. Sekarang ni kita dengar orang-orang untuk mewajibkan semua pemandunya untuk membuat satu sleep study at least once a year. Ini juga antara benda yang boleh menaikkan awareness ataupun kesedaran orang ramai tentang masalah ni. Kerana mereka, macam Sugita cerita tadi, pilot tertidur, 280 nyawa terkorban. Mereka membawa nyawa orang. Jadi mereka tak boleh nak afford to have even deep microsleep ni. Okey, maaf doktor, mungkin sedikit nak tahu juga mengenai microsleep ni boleh atau tidak berlaku kepada mereka, kanak-kanak khususnya yang berusia bawah 2 tahun atau bayi? Boleh, terutamanya jika dia melibatkan, tapi selalunya dia melibatkan masalah struktur lah. Contohnya, macam saya cerita tadi, kalau kita tak nafas masa tidur, sudah tentu kita, doktor, tak nafas tu sumbat kat mana? Contoh, kalau bayi tersebut mempunyai masalah di mana tonsilnya besar.
Okey, dia tidur sudah tentunya berdengkur dan tak nafas. Buang tonsil, tidurnya lancar. Ataupun setengah masalah yang disebabkan oleh sejak lahir ataupun kita panggil congenital, di mana dia ada masalah dekat pita suara, dekat bahagian larynx, di mana bukaan angin untuk masuk ke paru-paru tu sempit. Sudah tentu boleh menyebabkan masalah tidur. Even masalah tak nafas pun boleh disebabkan oleh masalah-masalah congenital ini. Genetik juga memainkan peranan to certain extent ataupun ada pengaruhnya, kerana kalau kita ada masalah tidur sumbat, sudah tentu masalahnya adalah struktur. Mana sumbat tu? Hidung ke sempit, langit ke sempit, lidah ke, dagu ke. Kita kena tengok semua, dan bila kita cerita tentang struktur ni, sudah tentu diwarisi daripada keluarga. Tapi of course pengaruh lain pun ada. Lifestyle yang saya sebut tadi lah, pekerjaan, sleep hygiene, kan? Dia pengaruhi semua. Jadi multifaktorial. Bukan 100% disebabkan oleh keturunan, tetapi ada, ia menyumbang pada sebagai salah satu faktor lah, ya doktor? Betul. Okey, ya doktor. Boleh saya tambah? Sebab boleh, tu silakan. bila kita tahu masalah ni punca dia multifaktorial. Bukan just satu saja. Treatment pun bukan satu. Dia multimodality. Termasuklah kita cakap kat Oni tapi berat dia ni okey, turun sikit lagi dah okey. Kalau orang tu besar, first saya advise untuk turun berat badan dulu. Number 2 baru saya tengok macam mana pekerjaan dia. Lepas tu pemakanan, tak boleh makan sebelum tidur, contoh 2 jam, 3 jam sebelum ataupun sejam sebelum tidur, kan. Tabiat tidur dia macam mana. Kemudian baru kita tengok masalah struktur dia yang kita boleh betulkan. Dan of course yang banyak lagi treatment lain, exercise, mesin, kalau pernah tengok orang tidur pakai mesin, multimodality. Maksudnya ada pelbagai cara untuk kita merawat microsleep ni. Terbaik adalah kita berjumpa dengan doktor dan mendapatkan nasihat daripada doktor. Dan sedikit daripada Puan Wani di penghujung ini, sedikit nasihat bagi mereka yang mengalami microsleep dan bagaimana mereka boleh merawatnya. Untuk lebih berhati-hati. Sedikit daripada Puan. Okey, saranan saya, first memang kena ambil berat tentang kondisi badan kita. Sebab kita je kenal badan kita macam mana. Kita tahu kita kerap tidur ke, kuat terlelap ke, tidur tak nyenyak ke, kita je tahu. So kalau dah ambil berat tu, kita ambil tahu kenapa, faktor ni kenapa. Sekarang senang, boleh Google, boleh apa kan. Dah dapat certain info tu, jumpa doktor, dapatkan the right nasihat yang sebenar lah, apa yang sepatutnya. And last, doktor akan suggest kita apa tindakan sepatutnya kita buat. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Khusyari Khalid dan juga Puan Siti Nur Hazwani Mat Sabudin kerana berkongsi mengenai topik kita microsleep ini. Terima kasih banyak-banyak, dan kami berharap apa yang dikongsikan hari ini dapat memberikan anda sedikit dapat memberikan anda manfaat, dan terus setia bersama kami. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.